Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay, kali ini kita akan masuk bab yang kedua, bab baru. Okay, faktor dan gandaan. Okay, standard kandungan 2.1, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FSTB. Okay, cuma yang hari ini kita lihat dua saja, iaitu menentukan dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor, kemudian menentukan dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat. Dia ada kaitan kaitan antara menyenaraikan dengan faktor perdana ni. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita teruskan baca contoh Okey, senaraikan semua faktor bagi setiap yang berikut. Okey, senaraikan faktor bagi 12. Okey, faktor bagi 12. Faktor ni apa faktor? Faktor ni ialah 12 ni boleh dibahagi dengan siapa? Okey, faktor ni ialah bahagi. 12 ni boleh bahagi berapa untuk dapat jawapan yang tepat? Okey, biasanya kita mulakan dengan bahagi 1 lah. Okey, contoh 12 bila dibahagi dengan 1, berapa jawapan dia? 12 kan? Okey, faktor ialah bahagi 12 ni, ambil 12 ni kita bahagi dengan 1, dapat jawapan 12. Lepas bahagi 1, berapa lagi dia boleh dibahagi? 12 boleh bahagi dengan berapa lagi? Dengan 2. Berapa jawapan kalau 12 bahagi 2? 6. Okay, contohlah kalau tidak pandai. Okay, 12 boleh bahagi 1, dapat jawapan 12. Kemudian lepas bagi 1, bagi 2, makin naik kita bagi semakin naik. Tadi bagi 1, sekarang bagi 2, berapa? 6. Lepas bagi 2, bagi 3 lagi. 12 bagi 3, dapat 4. Maksudnya 12 bagi 3 dapat 4. Lepas bagi 3, tadi bagi 3, naik lagi. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 4 dapat 3. Okey, bila kamu bagi, kita nak bagi, takkanlah kita nak bagi sampai ke berapa kan? Caranya ialah kamu lihat, bila kamu nampak sudah dia bersilang. Bersilang macam mana? Tengok bersilang. Boleh? Boleh faham? Bersilang 3, 3, 4, 4. Bermaksud 1, 2, 3, 4. Lepas 4 ni berapa? Macam mana tahu 4 lepas 4 ni berapa? Boleh ke 12 bagi 4? Boleh ke 12 bagi 5? Cuba tengok. 12 bagi 5. Okey, bila jawapannya perpuluhan, bermaksud 5 ini bukan faktor. Kita anggap sebagai 12 tidak boleh dibahagi dengan 5. Kenapa? Sebab jawapannya perpuluhan. Kita mau yang jawapannya tepat. Okay, kita mau yang jawapannya tepat. Jadi lepas 5 apa? 12 bagi 6. Okay, 12 bagi 6 dapat jawapan tepat. Maksudnya 12 bagi 6 ni boleh. Yang tadi 12 bagi 5 tidak boleh. So maksudnya ialah selepas bagi 3, selepas bagi 4, di sini tidak boleh bahagi 5 sebab perpuluhan. Jadi selepas 5 kita akan bahagi dengan 6.
bermaksud 12 bahagi 6. Berapa jawapan 12 bahagi 6? Dapat tadi 2. Okey, lepas 6 berapa? 7. Kan? 12 bahagi 7 lagi. 12 bahagi 7. Dapat mana? Perpuluhan. Maksudnya tidak boleh bagi 7. Bagi 8. 12 bahagi 8. Sama juga perpuluhan, tidak boleh. 12 bahagi 9. Sama juga, tidak boleh sebab perpuluhan. 12 bahagi 10. Perpuluhan juga. 12 bahagi 11. Perpuluhan, tidak boleh. 12 bahagi 12. Dapat 1. Ini tepat. Maksudnya boleh bagi 12. Maksudnya 1 boleh bagi 2, boleh bagi 3, boleh bagi 4, boleh bagi 6, boleh bagi 12. Okay, boleh bagi 12. 12 bagi 12. Jawapan dia 1. Okey, sebenarnya yang tadi, kenapa cikgu buat yang bersilang ni? Bila kamu nampak yang bersilang begini, sebenarnya ialah, okey, kalau di padam balik, okey, padam balik yang ini. Okey. Macam mana kita dapat 6 dengan 12 tadi? Sebenarnya bila sudah kamu nampak yang bersilang, tengok 1, 2, 3, 4. Nampak bersilang 3, 4. Lepas 4 adalah 6 dengan 12. Okey. Nampak pattern dia. Ini. Lepas 3. Lepas 3. 4. Lepas 4. 6. Lepas 6. 12. So maksudnya sini 1, 2, 3, 4. Lepas 3, 4. Lepas 3, 4. Lepas 4, 6. Bermaksud di sini akan jadi bahagi 6 lah. Yang kita buat tadi. Maksudnya 12 tadi bahagi dengan 6. Kenapa 6? Sebab kita sudah jumpa yang bersilang. Bila sudah jumpa yang bersilang begini, selepas 4 akan jadi selepas 4 ini. Dia akan jadi 6. Okay. So 12 bahagi 6 dapat jawapan 6 pasangan dia yang ini, 2 ini. Okay, kalau bahagi 2, 6. Maksudnya kalau bahagi 6 akan dapat 2. So 2. Lepas 6 berapa? Lepas 6, 12. Maksudnya 12 bahagi 12. Dapat jawapan berapa? Sini jawapan dia 1. Okay. So maksudnya faktor ialah yang boleh bahagi. 12 ini boleh bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. So maksudnya kalau dia bagi dalam bentuk bertebuih begini, maksudnya yang 12 ini 12 ini 12 boleh dibahagi dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, ni kalau dia suruh isi lah. Kalau dia tidak suruh isi, senaraikan ini sajalah. Senaraikan faktor, semua faktor bagi 12. Okey, kalau dah ditulis dalam bentuk ayat, okey, maka faktor bagi 12 ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey. Itu contoh pertama. Okey, tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. 36. Macam mana buat tadi 36? Okey, mulakan dengan 36. 36 bahagi 1. Okey, kalkulator. Berapa 36 bagi 1? 36 bagi 1. Itu senanglah. 36 kan? Maksudnya 36. Lepas bahagi 1, 36 bahagi 2. 36
bahagi 2. Dapat jawapan tepat. Okey, dapat tepat. Maksudnya jawapan dia 16. 18. 36 bahagi 3 boleh? Lepas 2, 3 kan? 36 bahagi 3. Dapat tepat 12. So, 36 boleh bahagi 3. 36 boleh bahagi 3, dapat 12. Lepas 3 bagi 4. Cuba 36 bagi 4. Dapat tepat 9. So 36 boleh bagi 4. Dapat jawapan 9. So 36 boleh bagi 4. Dapat jawapan 9. Okey, lepas 4, 5. 36 bagi 5 boleh. 36 bahagi 5. Perpuluhan. Maksudnya tidak boleh bahagi 5. Maksudnya kamu jangan tulis 36 bahagi 5. Yang ni jangan tulis. Okey, sebab tidak boleh dibahagi dengan 5. Okey, so maksudnya yang bahagi 5 tak boleh. Jadi selepas bahagi 5 bagi berapa? Bagi 6. 36 bahagi 6. Dapat tepat. 36 bagi 6 dapat jawapan 6. Okey, so 36 bahagi 6 dapat jawapan 6. Okey, ini kes yang kedua. Okey, tengok yang tadi Yang tadi yang bersilang. Bagi 3, 4, bagi 4, 3 bersilang. Okey, yang ini kesnya bila kita bahagi dapat nombor yang sama. Bahagi 6 dapat 6. Okey, bahagi 6 dapat 6 juga. Bahagi 6 dapat 6. Bermaksud dah habis. Yang seterusnya ialah kita bahagi dengan yang jawapan yang ini. 1, 2, 3, 4, 6. Lepas 6 mau bagi berapa? Kalau mau kira satu-satu banyak ni. Bagi 7, bagi 8, bagi 9, bagi 10, bagi 11 sampai 36. Banyak kan? Jadi lambat. So, caranya ialah 1, 2, 3, 4, 6. Lepas 6 berapa? Tengok sini. Sebab kita sudah jumpa yang sama. Okey, sudah jumpa yang sama. Lepas bagi 6, seterusnya akan dibagikan dengan 9. Bagi 9 dapat jawapan dia 4. So, tulis sajalah. Maksudnya yang seterusnya adalah 36 bahagi 9. Situ balik saja. Dapat 4. Okey, lepas tu 36 bahagi lepas 9 berapa? Lepas 9 inilah 12. Dapat jawapan 3. 12 dapat jawapan 3. Okey, sambung. Seterusnya bagi berapa? Lepas 12 bagi 18. Okey, 36 bahagi 18. Dapat jawapan 2. Lepas 18 36. Maksudnya 36 bahagi 36. Dapat jawapan 1. Okey, habis. So maksudnya faktor bagi 36 ialah yang boleh bahagi. Yang boleh bahagi dapat jawapan tepat. Inilah 36 boleh dibahagi dengan nombor-nombor ini. Ini semua adalah faktor bagi 36. Okay, semua ini faktor bagi 36. Maksudnya yang boleh bahagi dapat jawapan tepat. So jawapannya ialah faktor bagi 36. Ni bagi 36 ialah apa? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18,
36. Ini kalau dia suruh isi rajah. Okey, kalau dia minta dalam bentuk ayat, okey, maka ini simbol bagi maka 3 titik begini, maka faktor bagi 36 ialah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Okey. Boleh faham Okey, tengok contoh lagi. Oh, ini yang lain, faktor perdana. Okey, ini contoh pertama dan contoh yang kedua bagi mencari faktor, senarai faktor bagi suatu nombor yang diminta. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain Okey. Berapa? Contoh 54. Okey. Okey, faktor bagi berapa? Okey, 54. Kita cuba. Okey, berapa faktor bagi nombor 54? Apa yang pertama kena buat? 54 bagi 1 kan? Yang pertama 54 bagi 1. Apa jawapan 54 bagi 1? Kalkulator. 54 bagi 1. Mesti dah dapat 54 balik. Dapat 54. Lepas bagi 1 bagi 2. Sebelum tulis, test dulu. 54 bagi 2. Dapat jawapan 27. Maksudnya boleh bagi 2. Bagi 2 dapat 27. Okey, lepas bagi 2, bagi 3. Okey, test 54 bagi 3. 54 bagi 3. Dapat tepat. Okey, dapat 18. So, maksudnya boleh. 54 boleh bagi 3. Dapat 18. Lepas bagi 3, bagi 4. 54 bagi 4. Perpuluhan. Maksudnya tidak boleh bagi 4. Jadi, test lagi bagi 5. 54 bagi 5. Perpuluhan. Tidak boleh. Tidak boleh bagi 5. Bagi 6 lagi. 54 bagi 6. Boleh. 54 bagi 6 dapat 9. So, 54 bagi 6 dapat 9. Okey, mana di sini? 4 dengan 5 tiada sini kan? Sebab bila kita bagi 4 bagi 5, dia dapat perpuluhan. Maksudnya tidak boleh lah tu. Okey, so dia terus bagi 6. Baru dapat jawapan yang tepat. Okey, lepas bagi 6, bagi 7. 54 bagi 7. 54 bagi 7. Perpuluhan. So, tidak boleh bagi 7. 54 bagi 8. Pun sama, perpuluhan. Maksudnya tidak boleh bagi dengan 8. Test lagi, 54 bagi 9. 54 bagi 9. Dapat teman. Dapat 6. Tepat kan? Maksudnya 54 boleh bagi 9. So, 54 boleh bagi dengan 9. Dapat jawapan dia 6. Okey, tengok. Sekarang sudah nampak bersilang. Bila bersilang, maksudnya kamu ulang saja. Okey, 1, 2, 3, 6, 9. Lepas 9 ini, kita boleh agak sudah dia bagi berapa. Macam mana mau tahu berapa ni? Tengok yang jawapan sebelah ni. Ke atas. Lepas 6, 9. Lepas 9, 18. So, maksudnya ialah yang di sini automatik dia akan jadi 54 bahagi 18. Ini 54 bahagi 18. Kenapa 18? 1, 2, 3, 6, 9. Jumpa bersilang 6, 9. Lepas 6, 9. Lepas 9, 18.
lepas 6, 9, lepas 9, 18. So maksudnya bagi 18, dapat jawapan 3. So dapat 3. Kamu tak perlu lagi buat test bagi 10, bagi 11, bagi 12, tak payah. Memang confirm tak dapat. Okay, memang confirm dapat perpulahan jawapan dia. Maksudnya tak boleh bagilah. Okay, lepas bagi 18 berapa? Bagi 27. Okay, so 54 bagi 27. Apa jawapan dia? Bagi 27. Ni 2. Kemudian 54 bagi yang last lepas 27. 54. Bagi 54 lah. Dapat jawapan 1. So selesai. Mana faktor bagi 54? Faktor bagi 54 ialah yang boleh bahagi. Yang mana? Yang ni. Ini semua ni. Ini semua ini adalah faktor bagi 54. Sebab bila bahagi dapat jawapan tepat. So macam mana cara tulis jawapan? Okay. Maka faktor bagi 54 ialah senaraikan semua lah. 1, 2, 3, 6, 9, apa lagi? 14, 27 dan 54. Betul saja. Okey. Boleh? Itu faktor. Itu macam mana kamu mencari faktor. Macam mana mencari suatu nombor tu boleh dibahagikan dengan berapa. Okey. Okey, seterusnya ialah kita tengok faktor perdana. Dia lebih kurang juga. Okey, senaraikan faktor perdana bagi 24. Okey, bila dia tanya faktor perdana, kamu kena tahu apa itu nombor perdana. Okey, nombor perdana tu apa? Faktor tahu sudah kan? Faktor adalah yang boleh bahagi. Tapi ada lagi perdana. Kena tahu. Okay, yang kamu belajar masa sekolah rendah. Apakah itu nombor perdana? Okay, so nombor perdana. Okay, tengok balik. Okay, nombor perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan dirinya sendiri saja. Nombor perdana yang paling kecil ialah nombor 2. Dia saja nombor genap. Okey. Yang lain, nombor perdana yang lain semua ganjil. Kecuali 1. 1 bukan nombor perdana. Okey, 1 nombor perdana bermula dengan nombor 2. Okey. Nombor perdana ni boleh bahagi dengan nombornya sendiri dan nombor 1 saja. Okey. Ini contoh senarai nombor perdana. Antara 1 hingga 100. Nah ni contoh yang hijau ni. Okay, 2, 3. Yang lain semua ganjil. 1 bukan 1 bukan. Okey, 1 bukan. Okey. Jadi yang nombor lain ialah yang 2 saja yang genap. Macam mana mau kenal nombor perdana? Cari yang ganjil. Tengok ni ganjil. 11. Hijau 11. 21 bukan. Kenapa 21 bukan nombor perdana? Sebab syarat nombor perdana ialah boleh bahagi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri ialah 21 lah. Dan nombor 1. Okey, cuba kita lihat. 21. Kenapa 21 bukan nombor perdana? 21 bahagi 1. Okey. 21 bahagi diri sendiri. 21 bahagi diri sendiri. Dapat jawapan tepat. Dapat 1 kan. Tetapi 21 dia boleh bahagi dengan nombor lain. Boleh bahagi 3. Dapat jawapan. Maksudnya bila dia boleh bahagi dengan nombor lain dan dapat jawapan tepat, bermaksud dia bukan nombor perdana. Okey. Contoh kita ambil nombor 5. Nombor 5. Kenapa nombor 5 ni ialah nombor perdana? Sebab 5 boleh bahagi dengan 1. Okey, 5
boleh bagi dengan 5. Tapi 5 tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. 5 tidak boleh sudah bagi dengan bagi 2 boleh? Tak boleh. Dapat perpuluhan. 5 bahagi 3 boleh? Tak boleh. Macam mana mau tahu dia boleh bagi ke tak boleh? Okay. Contoh. Kita tengok contoh sini. Contoh nombor 5. 5 tadi. 5 berada di mana? Antara 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang boleh bahagi ni, ini saya yang dia boleh bagi 5 ni. Dia boleh bagi 1, boleh bagi 2, boleh bagi 3, boleh bagi 4, boleh bagi 5. Tetapi bila dia bahagi dengan 2, 3 dengan 4, dia tidak dapat jawapan tepat. Bermaksud dia ialah nombor perdana. Faham? Dia boleh bagi ini dia boleh bagi tepat. Ini dia boleh bagi tepat. Tapi yang ni tidak. Sebab dapat perpuluhan. Ini bukan. So maksudnya 5 boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri saja. So dia akan jadi perdana. Okay, contoh kenapa 6 ni bukan? Okay, kenapa 6 ni bukan? Okay, sorry, 9 pun bukan 9 bukan perdana. Ini bukan perdana ni. Kenapa 9 bukan perdana? Okay. Sebab 9, tengok. Nombor 1, nombor 9, apa nombor dia? Nombor 9 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ada tak nombor lain di sini yang boleh bahagi dapat tepat? Okey, 9. Okay, kita guna kalkulator supaya senang faham. 9 bahagi 1. Okey, 9 bagi 1 ini boleh. 9 bagi 9 boleh. Okey, tengok 9 bahagi 2. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2. Perpuluhan kan? Maksudnya 9 tidak boleh bagi 2. Tidak boleh. Dengan 3. 9 bagi 3. Tengok, dapat jawapan tepat. Bukan perpuluhan ni. Bermaksud 9 boleh bahagi dengan 3. Tengok. 9 boleh bagi 1, boleh bagi 9, tetapi ada nombor lain. Di antara 1 hingga 9 ni, ada nombor lain yang dia boleh bahagi. Dia boleh bahagi dengan ini. So, maksudnya 9 ni adalah bukan perdana. Okey. Itu refresh balik macam mana mengenali nombor perdana. Okey, so untuk yang soalan tadi, yang ini, senaraikan faktor perdana bagi 24. Yang pertama sekali ialah kena cari faktor bagi 24. Okey, faktor bagi 24. Berapa faktor bagi 24? Okey, buat kaedah yang tadi. 24. Okey, faktor bagi 24 ialah 24 bagi 1. 24 bagi 1 berapa? 24. Kalkulator tadilah. Ini 24 bagi 1. 24 kan? Lepas bagi 1 bagi 2. Okey, 24 bagi 2. Dapat jawapan 12. So 24 boleh bagi 2. Ini untuk mencari faktor 12. Lepas bagi 2 bagi 3. 24 bagi 3. Dapat 8. Tepat kan? 24 bagi 3 dapat 8. Lepas bagi 3, cuba cari bagi 4. 24 bagi 4. 6 dapat 6. So, boleh. So,
So 24 boleh bagi 4, dapat jawapan 6. Bagi 5. 24 bagi 5. Perpuluhan, maksudnya tidak boleh bagi 5. Okey, bila tak boleh bagi 5, tidak payahlah kamu tulis sini. Terus bagi 6. 24 bagi 6. Dapat tepat kan? 4. Semestinya 24 bagi 6 dapat 4. Tengok. Sudah nampak yang bersilang. Nampak? 6 4 bersilang. So kita boleh agak sudah. 1 2 3 4 6. Lepas 6 berapa? Lepas 6 berapa? Tengok yang sini. 4 6 lepas 6 8 12 24. So maksudnya lepas 6 sini adalah 8. Maksudnya yang di sini 24 bagi 8 dapat berapa? 3. Ikut saja yang atas ni. Ikut saja yang ni. Okey, lepas tu 24 bagi 12 sama dengan 2. 24 bagi 24 sama dengan 1. So sekarang ini yang ini ialah faktor bagi, yang ni faktor bagi 24. Baru faktor Okey. Faktor tulis dulu. Bagi 24 ialah 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Ini faktor bagi 24. Tapi soalan tanya faktor perdana. Dalam faktor ni yang jawapan tadi ni, yang manakah nombor perdana? Ingat, nombor perdana bermula daripada 2. So ini satu perdana. Okey. Yang lain semua ganjil kan? Jadi yang ni genap, ini genap. Ini genap. Ini faktor bagi yang ini faktor bagi 24. Tapi dia genap, maksud dia bukan perdana. Ini bukan. Ini genap, automatik bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Asal genap je automatik bukan. Yang ganjil saya kita cek. Okey, yang ini 3 ni. Adakah 3 ni nombor perdana? Okey, 3. Adakah 3 nombor perdana? Iyalah. Macam mana tahu 3 nombor perdana? 3 antara 1, 2, 3. 3 boleh bagi 1. 3 boleh bagi 3. Tapi 3 tidak boleh bagi dengan 2. Okey, tidak boleh bagi 2 ni. Kenapa? Perpuluhan. Tengok. 3 bagi 2. Perpuluhan. Maksudnya dia tidak boleh dibagi dengan 2. Dia boleh bagi 1, boleh bagi 3. So boleh bagi 1 dan dirinya sendiri. Bermaksud 3 ini ialah perdana. Okey. So 2 dengan 3 perdana. Ini faktor. Jadi faktor bagi 24 ialah semua ni. 1 2 3 4 6 8 12 24. Tapi faktor perdana bagi 24 ialah 2 dan 3. So jawapan dia, maka faktor perdana bagi 24 ialah 2 dan 3. Okey. So ini macam mana kamu tulis jawapan. Okey. Okey, tengok lagi satu contoh. Okey, contoh terakhir untuk faktor perdana. Okey, faktor perdana bagi 45. So apa kena buat? Senaraikan dulu faktor bagi 45. Macam mana senarai faktor bagi 45? Hanya tadilah 45 bagi
45 bahagi 1 dapat 45. 45 bahagi 2 test. 45 bahagi 2 tak boleh sebab perpuluhan, jadi jangan bagi 2. Lepas 2 test dengan 3. 45 bahagi 3 dapat 15. ok, so boleh bagi 3. So 45 bahagi 3 dapat 15 kan. Lepas bagi 3 bagi 4. 45 bagi 4 bagi 4 dapat tak dapat kan sebab bulan. So jangan bagi 4 lah. Lepas bagi 4 bagi 5. 45 bagi 5 dapat 9. Kalau kamu camping CV ni sekejap saya ni dapat calculator tahu sudah. So 45 bagi 5 dapat 9. So tulislah 45 bagi 5 dapat 9. ok, lepas bagi 5 bagi 6. 45 bagi 6 dapat 75. Bukan, so 6 bukan faktor, bagi 7 lagi. 45 bagi 7 perpuluhan masih, so bukan, tidak boleh bagi dengan 7. Lepas 7 8. 45 bagi 8 masih perpuluhan, so tidak boleh bagi dengan 8. Lepas 8 9. 45 bagi 9 dapat tepat 5 kan. So kita pakai 45 bagi 9. So bawah ni 45 bagi 9 dapat jawapan dia tadi 5. Tengok, nampak bersilang. ok, nampak bersilang. So kita boleh agak sana. Lepas bagi 5 tak payahlah kamu test lagi bagi 10 bagi 11 bagi 12, banyak tu. okay. Tengok saja dia sudah terbalik. 1 3 5 9 lepas 9 lepas 5 9 lepas 9 15 45. So maksudnya 45 bahagi lepas 9 ni lah kena bahagi dengan 15. So untuk next adalah 45 bahagi 15. Apa jawapannya? Inilah jawapannya. Tidak payah tekan kalkulator dah tu. So jawapan dia 3. Lepas tu 45 bahagi 45 jawapan 1. So sekarang ini adalah faktor bagi 45. ok, ini faktor bagi 45. Faktor belum lagi faktor perdana. ok, faktor bagi 45 ialah 1 3 5 9 15 45. ok, ini faktor bagi ini bagi 45. Kita mau yang perdana. Mana satu perdana? ok, yang perdana kalau kamu sudah biasa ya ni 3 kita sudah buat tadi, 3 perdana. Kemudian 5 perdana. 9 bukan, kita sudah test tadi kan. 9 mana yang kita test tadi? Ya ni test 9 bukan perdana. Sebab apa? Sebab 9 boleh dibagi dengan nombor 3. Dia boleh dibagi dengan nombor selain daripada dia dan 1. Jadi bukan perdana lah. ok, yang ni kamu kena test semua ni. 9 bukan, 1 bukan, 15 ya kan. 15 ada CV3 kan, CV5 pun ada, 5, 10, 15. Nah 15 boleh bahagi dengan 5, jadi dia bukan perdana. 45 pun bukan, sebab 45 ni, tengok 45 ni 45 boleh bahagi dengan, boleh bagi ni, boleh bagi 3, boleh bagi 5, 9, 15.
dia bukan boleh bagi 1 dengan 45 saja, dia boleh bagi lagi dengan nombor lain. So maksudnya dia bukan perdana. So yang perdana 3 dengan 5 saja. So faktor bagi 45 ini semua 1, 3, 5, 9, 15, 45. Tetapi faktor perdana, okey, maka faktor perdana bagi 45 ialah berapa? Ini ni. Okey, 3 dan 5. Okey. Okey, itu saja. Okey, jawapannya lah. Okey, faham? So, cuba ulang-ulang video ni. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu lah. Okey, dan semoga semua sihat dan kita boleh bersemuka lah nanti pada bulan 4. Okey, sekian. Selamat belajar. Assalamualaikum. Dan selamatlah semua. Okey, terima kasih.